وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أهل النار أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta kelas pada malam ini dalam tajuk metodologi ahli hadis. InsyaAllah kita pada malam ini dah siri yang kedua suami baik, dan kita akan sambung apa yang kita tekan pada bulan lepas. Baik, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, sebagaimana yang saya sertakan dalam PDF, ada siri yang kedua. Cuma saya nak record balik apa yang kita sebut pada siri yang pertama. Mungkin ada peserta yang baru masuk pada malam ini. Baik, insyaAllah pada siri yang lepas saya kemukakan kedudukan di manakah posisi bagi pembelajaran metodologi ahli hadis. Sebab kalau kita perhatikan bahawa ulum al-hadis adalah sangat luas, meliputi berbagai bidang, sama ada berkaitan dengan sanad ataupun matan ataupun melibatkan kajian perawi dan sebagainya. Jadi untuk metodologi ahli hadis ia lebih berfokus kepada karya-karya para ulama hadis yang mengumpulkan, yang menyusunkan hadis-hadis dengan pelbagai kaedah. Sama ada kadang-kadang mereka memilih untuk melihat kepada aspek tema ataupun kandungan hadis, bahkan kadang-kadang mereka melihat kepada aspek senarai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Slow tu. Slow? Tak clear. Okey. Sekarang clear dah ke? Ataupun kena lagi kuat? Okey dah. Okey dah. Okey, baik. Mic dia jauh. Tapi tak apa. Okey, baik. Kalau ada apa-apa tak clear, tersekat dan sebagainya, boleh maklum Baik, saya sambung. Sebagaimana yang disebut bahawa fokus dalam pembelajaran ini adalah kita akan berkenalan secara serius, secara kritikal terhadap karya-karya para ulama hadis. Dan dalam kesempatan ini kita akan lihat secara umum bagaimana ulama-ulama hadis menyusun kitab-kitab mereka, dan saya nak kaitkan dengan definisi metodologi. Metodologi menurut bahasa dan istilah ataupun dalam nota yang pertama hari itu saya tulis etimologi ataupun epistemologi. Maka untuk memudahkan istilah itu difahami, saya tukar balik kepada bahasa dan istilah. Okey, maksudnya topik pada malam ini adalah berfokus kepada definisi metodologi. Apakah maksud metodologi? Dan saya akan cover 1.1 sahaja, 1.1, dan 1.2 tu mungkin detail kepada 1.1 lah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh buka nota masing-masing ataupun boleh lihat pada skrin. Kita akan gerak kepada satu persatu lah. Kita akan tekan dekat bahagian glosary. Okey, glosary ni dia akan ada update lah lepas ni. Cuma saya akan himpunkan dalam bahagian ini glosary ataupun bahagian istilah-istilah yang penting dan selalu berulang dalam nota kita. Dan untuk kali ini saya senaraikan istilah yang pertama, iaitu as-sahihain. Kalau tuan-tuan, puan-puan jumpa istilah as-sahihain ini dalam mana-mana buku, sama ada buku dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, maka ia merujuk kepada suatu hadis itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kadang-kadang juga digunakan istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu bermaksud disepakati hadis itu direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian juga istilah yang ketiga seperti rawahu asy-syaikhain.
rawahu asy-syaikhan. Hadis tu diriwayatkan oleh dua syaikh. Jadi dua syaikh di situ merujuk kepada dua imam besar dalam ilmu hadis, dalam bidang hadis, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang bila kita belajar metodologi ahli hadis, kita akan jumpa istilah yang kedua iaitu Al-Kutub Al-Tis'ah. Al-Kutub Al-Tis'ah. Jadi daripada perkataan Tis'ah itu bermaksud 9. Maka ia merujuk kepada 9 koleksi kitab-kitab utama di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam nota itu saya senaraikan ada 9 kitab bermula dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan yang terakhir Sunan Ad-Darimi. Jadi tuan-tuan, sepanjang pengajian ini kita akan melihat ataupun meneliti secara detail 9 kitab inilah, insya-Allah. Moga Allah Taala beri kesempatan secara terperinci. Kita akan study, akan buka Sahih Bukhari dan lihat macam mana Imam Bukhari menyusun hadis, mengulang hadis, meletakkan bab kepada hadis, mengkategorikan hadis dan sebagainya, sama ada pada aspek sanad ataupun matan. Demikian juga kita akan lakukan perkara yang sama kepada kitab-kitab yang lain, Sahih Muslim dan seterusnya lah sampai yang terakhir iaitu Sunan Ad-Darimi. Cuma saya nak highlightkan kepada tuan-tuan puan-puan supaya malam ni kita mulakan menghafal. Maksudnya perkara penting dalam bidang hadis ni ialah menghafal, dan saya minta tuan-tuan puan-puan supaya menghafal 9 nama kitab ini dengan mengikut turutan. Dengan mengikut turutan kerana turutan ini adalah signifikan. Memang dia ada kepentingan dia lah. Kalau bermula daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim sampai Ibnu Majah, maka di sini ada 6 koleksi kitab. Maka disebut juga Al-Kutub Al-Sittah. Jadi Kutub Al-Sittah ataupun 6 kitab ini disusun mengikut ranking ataupun keistimewaan kitab tersebutlah. Secara umum, maksudnya penilaian itu secara kita panggil apa? Secara mengambil kira pelbagai aspek, bukan semata-mata kekuatan perawi ataupun kekuatan hadis dan sebagainya, tapi mengambil kira kelebihan secara keseluruhanlah, susunan kitab, manfaat kitab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh hafal bermula dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Jadi 6 kitab yang pertama ini adalah disusun mengikut kelebihan ataupun prioriti 6 kitab ini. Tidak mengambil kira senioriti penulis. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua perhatikan daripada kat sini, daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim sampailah Sunan Ibnu Majah. Okey, sekejap. Okey, yang sini saya highlightkan. Yang ini, yang kuning ini disusun mengikut prioriti ataupun kelebihan kitab. Kemudian baki yang 3 ini adalah disusun berdasarkan senioriti penulis. Hatta kalau ada kitab-kitab lain sekalipun, selain daripada Al-Kutub Al-Sittah ataupun 6 kitab yang kala kuning tu, kalau selain daripada itu, kitab-kitab itu disusun mengikut senioriti penulis. Maksudnya kita melihat bilakah tarikh imam itu meninggal dunia. Maksudnya senioriti dikira berdasarkan tarikh wafat imam. Walaupun Imam Al-Bukhari meninggal agak lewat berbanding Imam Malik, tetapi berdasarkan kedudukan ataupun pandangan para ulama terhadap Sahih Al-Bukhari, maka ia didahulukan berbanding kitab-kitab lain.
Demikian juga walaupun ada ulama Maghribi misalnya, mereka menganggap Sahih Muslim lebih aula berbanding Sahih Bukhari, tetapi kita ambil majoriti para ulama mendahulukan Sahih Al-Bukhari berbanding Sahih Muslim. Kalaulah nanti ada kitab-kitab lain seperti Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, dan lain-lain, kita akan susun mengikut tarikh wafat imam itu ataupun penulis. Tapi kalau Al-Kutub As-Sittah, maksudnya dari segi penulisan yang ilmiah, yang akademik, kita hendaklah menyusun mengikut yang color kuning ini. Daripada Sahih Bukhari sampailah Sunan Ibnu Majah. Yang sini tidak ikut tarikh wafat. Ia lebih kepada kelebihan dan keistimewaan kitab. Yang lain-lain, kalau ada datang kitab lain yang kemudian ni adalah disusun, yang color biru ni disusun mengikut tarikh wafat penulis. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, mungkin yang kita biasa dengarnya ialah Al-Kutub As-Sittah, saya dah sebut tadi. Kemudian Sunan Al-Arba'ah ataupun Arba'ah ni 4 lah kan. Okey, Sunan Al-Arba'ah adalah merujuk kepada gabungan 4 koleksi kitab Sunan, kitab Sunan, bermula dengan Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Cuma kadang-kadang Jami' At-Tirmizi disebut juga sebagai Sunan At-Tirmizi, tetapi yang lebih tepatnya kita sebutkan kitab ini sebagai Jami' At-Tirmizi. Kemudian ada lagi istilah seperti Al-Masanid Al-Asharah, ada kitab Musnad 10. Jadi di sini ada koleksi 10 kitab yang mana berkonsepkan musnad. Yang terkenal, yang paling terkenal kitab musnad ialah Musnad Imam Ahmad. Cuma Musnad Imam Ahmad tak dimasukkan kat sini. Jadi ada 10 lagi kitab yang lain, kitab musnad yang lain di samping Musnad Imam Ahmad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada topik yang pertama. Topik yang pertama iaitu pengenalan metodologi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan metodologi? Kita nak faham dahulu sebelum kita pergi banyak layer, banyak lapis. Sebelum kita jauh pergi tentang membahaskan kaedah ataupun cara para ulama menyusun kitab mereka. Jadi dia kata metodologi merujuk kepada kaedah atau cara yang digunakan. Maksudnya kaedah atau cara ataupun pendekatan. Jadi poinnya kat sini ialah kaedah atau cara. Dan sifat yang ada pada kaedah ataupun yang cara tadi, dia kata digunakan dalam kajian atau penyelidikan. Maksudnya metodologi ini orang gunakan untuk mendapatkan data, menyusun data ataupun membuat laporan. Maksudnya mesti di sana ada suatu kaedah ataupun satu cara yang sistematik, kemudian sehinggalah kata supaya mencapai objektif. Kaedah tadi, cara tadi kita gunakan dengan betul mengikut standard ataupun mengikut SOP lah dengan bahasa mudahnya, sehingga sesuatu tujuan yang kita sasarkan itu tercapai. Kemudian kalau kita perhatikan juga bahawa cara tadi mestilah dia kata mestilah seragam ataupun tersusun. Okey, rangkaian prosedur. Dia kata kat sini prosedur ataupun langkah-langkah. Maksudnya kalau sebut prosedur, langkah-langkah ni dia tak melangkau antara satu sama lain, akan melalui satu persatu lah. Dia tak akan langkau ataupun skip setiap peringkat yang disusun tadi. Kemudian dia kata sifatnya adalah sistematik dan terancang. Seolah-olah kalau dengan bahasa mudahnya tuan-tuan puan-puan dalam kehidupan harian kita, kalau kita biasa menyusun program, maka kita akan buat proposal ataupun kertas kerja. Kemudian bila kertas kerja tu ada satu bahagian kita sebut sebagai tentatif. Tentatif itu adalah proses perjalanan sesuatu program. Demikian juga
kaedah perancangan kita terhadap kewangan. Kita tak akan melanggar apa yang kita rancang tadi dan kita susun dengan betul, dan orang lain yang membaca yang kita buat tadi, mereka boleh faham. Maka itulah kalau saya nak ringkaskan bahawa metod itu macam itulah. Satu perkara, satu kaedah, satu pendekatan, ataupun orang putih kata approach, satu approach kan, satu pendekatan yang digunakan untuk apa-apa tujuan dan ia bersifat sistematik dan terancang. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk di sini perenggan kedua, dikata metodologi seringkali melibatkan pemilihan ataupun dia kata maksudnya di sana dia kata tak ada satu kaedah yang statik. Kadang-kadang pelbagai kaedah sehinggakan kita terpaksa pilih sebab nak mencapai sesuatu sasaran itu bukan satu cara sahaja, bahkan pelbagai cara. Maka untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan data, kadang-kadang kita gunakan pelbagai cara. Kalau gunakan satu cara mungkin tak lengkap ataupun maklumat yang kita dapat itu tak sempurna. Perlu kepada gabungan beberapa metod ataupun beberapa kaedah. Okey, dia kata kat sini pendekatan ataupun teknik itu melibatkan pengumpulan data. Kalau tuan-tuan puan-puan biasa membuat research ataupun pembacaan, maka ataupun buku-buku kan, buku-buku yang tuan-tuan puan-puan baca, ia perlu dihasilkan melalui pengumpulan data dahulu. Maksudnya penulis tu dia kena buat kajian awal sebelum dipersembahkan dalam bentuk buku. Pengumpulan data ni dia akan baca kitab, dia akan baca artikel ilmiah, baca tesis dan sebagainya. Kadang-kadang perlu baca akhbar, artikel majalah. Dia baca-baca-baca, dia akan susun mengikut macam mana strategi yang dia nak lah. Jadi proses itu berlaku bukan sahaja dalam kalangan umat dahulu, ulama dahulu, bahkan ia berterusan sehingga sekarang. Dan perkara inilah yang dilakukan oleh para pelajar-pelajar kita yang menyambung belajar peringkat sarjana muda, mereka buat assignment, kemudian yang buat master, demikian juga yang buat PhD. Jadi semua ini ataupun teknik-teknik membuat penyelidikan ini perlu difahami dahulu oleh pelajar tersebut, barulah pada masa tu dia boleh decide. Dia kena cari kena pasti isu, masalah apa yang berlaku, kajian apa yang dia nak rancang. Kemudian banyak cara yang ada dan dia kena pilihlah cara yang paling sesuai, paling relevan sehingga objektif yang dia sasarkan itu tercapai. Okey, kemudian dia juga sebut sini kemudian metod itu melibatkan kebolehpercayaan. Maksudnya dalam mendakwa ataupun nak dapatkan sesuatu data, mungkin di hujung proses pencarian data kita akan dakwa sesuatu lah, sama ada penemuan, teori dan sebagainya, tapi hendaklah metod yang kita gunakan itu orang kata dipercayai. Dipercayai. Maksudnya kita tidak gopoh membuat keputusan, membuat kesimpulan. Maksudnya kita dah cover pelbagai cara sehinggalah kita buat keputusan akhir bahawa perkara itu boleh digunakan. Bagaimana yang kita gunakan dalam kehidupan hari-hari, kita berdepan dengan istilah seperti testimoni ataupun kajian saintifik ataupun kajian klinikal. Sebab kalau kehidupan kita tuan-tuan puan-puan, kita akan dapati pihak doktor-doktor perubatan moden misalnya, mereka agak skeptik lah. Mereka rasa macam apa dengan produk-produk kan, produk-produk kesihatan, suplemen ataupun perubatan yang bersifat tradisional ini, kadang-kadang apa yang didakwa itu terlalu kita panggil apa, overclaim, maksudnya melampau lah. Satu ubat boleh rawat ataupun boleh cegah, boleh rawat penyakit sampai 20-30 penyakit. Sedangkan ubat-ubat yang dibuat secara klinikal, secara saintifik ni hanya 2-3 penyakit saja boleh cover. Jadi di sini kebolehpercayaan itu penting. Sebab ambil satu pengajaran daripada bahagian ini tuan-tuan puan-puan, kita tahu bahawa ubat-ubat
tradisional ataupun suplemen-suplemen, bahan-bahan yang berlambak dalam masyarakat kita ini, makjun, ubat itu, ubat ini, semua itu tidaklah ataupun secara majoritinya, kebanyakannya tidaklah melalui proses pembuktian keberkesanan ubat tadi melalui kaedah yang saintifik ataupun kaedah ujian yang melibatkan jumlah sampel yang besar. Mereka jual ubat, mereka test 2-3 orang ataupun 10 orang, 20 orang, dan dia screenshot maklum balas, testimoni kita sebagai pengguna ni terus kita rasa macam jadi kali ubat ni kan. Kita tengok orang tu guna, orang ni guna, sedangkan kalau kita kira jumlah yang menjadi, jumlah yang memberikan maklum balas itu barulah 20 orang, 30 orang. Tetapi untuk mencapai tahap saintifik, pembuktian yang saintifik, yang klinikal, hendaklah melalui contohnya 1,000 sampel ataupun 2,000 sampel. Maksudnya sampel kat sini ialah orang yang ada masalah sekian-sekian, diberi ubat itu, apa yang berlaku lepas tu, dan dikumpulkan hasilnya dan declare lah bahawa ubatnya sekian-sekian. Ubat yang digunakan test tadi percaya ataupun tidak percaya. Jadi perlu kepada pemantauan yang betul-betul lah, dan sampel tadi betul-betul bermasalah seperti yang nak di-cover oleh ubat tadi. Sebab itulah kalau ubat-ubat yang ada di farmasi, maka kita boleh katakan secara umumnya adalah telah melalui proses ataupun ujian saintifik. Maka metodologi itu penting. Dan di sini ialah kita sebagai orang awam, kalau kita nak praktiskan aspek ini dalam kehidupan harian kita, maka kita janganlah terlalu mudah-mudah untuk percaya kepada mereka yang jual produk-produk kesihatan. Dan kadang-kadang overclaim tu berlaku dalam produk-produk ini. Baik, tu maksudnya aplikasi lah, macam mana kita nak aplikasikan cara kita berfikir menggunakan metod yang betul, supaya kita tidak terlibat dengan satu yang dipanggil falasi ataupun kesalahan berfikir. Kesalahan berfikir ni tuan-tuan, kita tengok banyak lalu iklan dalam TikTok dan sebagainya. Banyak orang review sana, review sini, tapi jumlahnya hanya beberapa saja, kita terus percaya. Itu kesalahan berfikir. Maka kita kena betulkan mindset kita bahawa kaedah pembuktian hendaklah betul, hendaklah melalui kajian saintifik, barulah di sana kita boleh claim sesuatu bahawa ubat sekian-sekian itu berkesan untuk masalah sekian-sekian. Baik, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saya nak sentuh bahawa metodologi dalam bahasa Arab disebut sebagai manhaj atau minhaj. Nanti saya akan bahaskan secara khusus bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahawa dalam hidup ini kita perlu mengikut metod ataupun kaedah yang betul. Kaedah yang betul, sehingga kita perlu menggerakkan akal, membuat perbandingan, mengumpulkan data, dan dalam proses itu kita berdoa supaya kita diberikan kebenaran. InsyaAllah saya akan cover mungkin 1.3 lah kot. Mungkin dalam siri akan datang saya akan kemukakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menyeru kita semua sebagai kaum muslimin untuk mengikut metod yang betul dalam apa jua keadaan. Baik, di sini tuan-tuan, puan-puan, saya nak bawa kepada proses yang dilalui oleh para pengkaji secara umum. Apa yang perlu dilalui oleh para pengkaji dalam membuat penyelidikan. Mungkin agak lari sikitlah daripada manhaj muhaddisin ataupun metodologi ahli hadis, tetapi walau bagaimanapun saya akan terus kaitkan bagaimana pendekatan itu ataupun proses itu, langkah-langkah itu dilakukan oleh imam-imam yang kita sebutkan ada 9 orang imam. Baik, dalam menjalankan penyelidikan, membuat penulisan, buku dan sebagainya, maka peringkat pertama, peringkat ataupun proses yang awal-awal yang perlu dilalui oleh orang yang nak menulis ataupun nak menyampaikan sesuatu perkara, maka langkah pertama
ialah melibatkan pemilihan topik. Pemilihan topik ataupun kalau dalam bahasa dengan kaedah ataupun dengan dunia hari ini, pemilihan bidang itu sendiri. Kalau mereka yang nak sambung belajar, mereka akan pilih bidang dahulu. Kalau bidang usuluddin misalnya, mungkin akan melibatkan bidang akidah, bidang tafsir, bidang hadis, bidang pemikiran, bidang dakwah dan sebagainya. Kemudian dalam bidang-bidang ini, dia ada pecahan-pecahan pula. Contohnya, dalam bidang hadis, dia ada dua cabang yang utama, iaitu ulum hadis, yang melibatkan mustalah hadis, takhrij dan sebagainya. Ataupun yang kedua dipanggil fiqh sunnah, yang lebih kepada syarah dan kemukakan perspektif hadis dalam sesuatu isu. Maka di sini pemilihan topik itu penting. Jadi semua pelajar yang nak sambung belajar, memang mereka disuruh ataupun diwajibkan untuk sediakan proposal terlebih dahulu. Maksudnya, kalau mungkin tuan-tuan perempuan ada pengalaman itu, kita nak register satu tempat, nak sambung master ataupun PhD, maka kita kena lalui ataupun sekurang-kurangnya kita bagi tajuk dululah dalam pengajian nanti kita akan kaji tentang apa. Jadi step pertama adalah pemilihan topik. Dan ia mesti dikaitkan dengan isu ataupun permasalahan. Apakah yang mendorong kita untuk menulis sesuatu perkara? Dan nanti kita akan lihat secara lebih jelas para ulama yang menulis kitab-kitab Al-Kutub Al-Tis'ah ini memiliki dorongan yang berbeza-beza. Ada sebahagian mereka disyorkan oleh guru untuk menulis kitab. Ada yang menulis buku kerana permintaan khas daripada pelajar dia. Ada yang menulis buku memang sekadar nak rekod dan sebagainya. Jadi kat sini dorongan tu, jadi di sebalik ataupun background kepada kitab-kitab hadis ini ada pelbagai kisah, insya-Allah akan disentuh nanti. Baik, okey, langkah yang pertama dia kata metodologi merangkumi proses pemilihan topik kajian yang sesuai. Dia mesti sesuai dan mengikut keperluan masa. Penting juga kita lihat keperluan kalau kita nak sambung belajar, nak buat sesuatu penulisan, nak buat kajian, kita lihat ia sesuai ataupun sesuai dengan kemampuan diri ataupun sesuai dengan keperluan masyarakat dan keperluan semasa. Dengan objektif, dia kata objektif penyelidikan. Maksudnya di sini ada topik dan ada objektif. Kita kena kenal pasti dahulu apa yang kita nak capai dalam sesuatu penulisan tersebut. Okey, dia kata keperluan masyarakat. Sebab kita menulis bukan untuk diri kita sendiri kadang-kadang. Memang kita nak menulis dan kita harapkan apa yang kita tulis itu dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka mungkin pada peringkat awal kita tulis nota, kita tulis adalah catatan peribadi kita tu mungkin peringkat awal untuk kita sendiri, tapi kalaulah kita rasa apa yang kita tulis, bakal tulis nanti mampu memberi manfaat kepada masyarakat, okey silakan, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak menulis, kita tulis dulu kemudian kita bentangkan kepada orang yang pakar-pakar bidang supaya mereka memberikan komentar. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama hadis. Imam Bukhari misalnya, bila siap tulisan Al-Bukhari diberikan kepada Imam Ahmad, diberikan kepada Yahya bin Ma'in, diberikan kitab itu kepada Ali ibn al-Madini, dan ulama-ulama inilah yang akan memberikan komentar. Ini pun penting tuan-tuan. Jadi lepas kita pilih tajuk dan pastikan tajuk itu sesuai dengan kita dan memenuhi keperluan masyarakat. Okey, di sini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya sengaja terus kaitkan dengan apa yang berlaku secara realiti dalam pembelajaran kita, bagaimana proses itu dipraktikkan oleh imam-imam ini. Okey.
Okey, saya buat jadual ini dan jadual ini berulanglah supaya tuan-tuan puan-puan familiar dengan istilah-istilah ini. Saya percaya tuan-tuan dah banyak pengetahuan, dah banyak kelas tuan-tuan puan-puan hadir. Cuma saya ringkaskan AP ini sebagai Al-Bukhari, iaitu merujuk kepada Sahih Al-Bukhari. MU Muslim, AD ni Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, AT Al-Tirmidhi, AN Al-Nasai, IM Ibnu Majah, Muwatta Malik. MA ni Malik, merujuk kepada Muwatta Malik. AH Ahmad, merujuk kepada Musnad Imam Ahmad. Dan yang terakhir Al-Darimi, merujuk pada Sunan Al-Darimi. Okey, di sini pemilihan yang digunakan, pemilihan hadis yang disebut oleh para imam dalam kitab-kitab mereka adalah berbeza-beza. Okey, ada yang memilih untuk meletakkan dalam kitab mereka semua bidang. Maksudnya hadis-hadis yang terkandung dalam kitab mereka, contohnya kat sini saya color kuning ni, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Okey, 4 kitab ini kalau kita perhatikan dalamnya mengandungi hadis yang meliputi pelbagai bidang dalam Islam. Bahkan ada ulama kata sampai 14 bidang. Akidah, ibadah, tafsir, muamalat, sirah, sejarah dan sebagainya. Jadi semua ilmu ataupun semua bidang di-cover oleh kitab-kitab ini. Maksudnya kalau kita nak cari kitab-kitab tentang hadis-hadis tentang fadail as-sahabah, maka kita carilah kitab yang saya tandakan kuning ini. Maksudnya kalau hadis hukum, yang kitab yang saya tandakan color hijau ni, mereka fokus kepada hadis hukum. Dan hadis-hadis hukum ni melibatkan halal haram dan hukum-hukum yang lain. Hadis-hadis yang digunakan oleh para fuqaha yang mereka kata sesuai untuk diistinbatkan hukum daripadanya. Jadi Abu Dawud, Al-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik dan Ad-Darimi, mereka awal-awal lagi telah menyusun kitab kita mereka dengan sunan, dengan nama sunan. Maksudnya sunan itu adalah merujuk kepada hadis-hadis hukum. Jadi kat sini tuan-tuan, gate yang pertama ataupun satu maklumat yang kita dapat dalam mengenal pasti hal ini ialah kita tahu di mana kita nak cari hadis tersebut. Maksudnya kalau nak kaji tentang tafsir, hadis-hadis tentang tafsir, maka carilah kitab yang saya tandakan sebagai color kuning ini. Dan kitab-kitab lain yang color hijau tu mungkin hadis tentang tafsir tak ada. Hadis tentang fadilat sahabat tak ada. Hadis tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu tak ada dalam kitab yang saya tandakan dengan color hijau. Jadi perkara itu telah didesain ataupun telah dipilih oleh imam tersebut lebih awal lagi. Memang mereka sengaja Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad mereka nak letak semua. Tak kira tak berfokus kepada hadis hukum saja, bahkan semua. Dan yang lain-lain itu berfokus kepada hadis hukum. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, insya-Allah saya cuba ringkaskan sebab ada tak banyak masa. Okey, yang kedua, reka bentuk kajian. Lepas kita decide topik apa yang kita nak tulis, maka kita pilih, kalau kita nak buat rumah, kita lukis plan dululah. Kan kalau topik tu rumah. Kalau rumah kita nak buat banglo ataupun semi-D. Kemudian reka bentuk ni lukisan plan yang lebih terperinci. Kita dah di awal-awal tadi, kemudian kita pilih reka bentuk kajian. Jadi para penyelidik secara umumnya mereka akan melalui fasa yang kedua, mereka akan buat reka bentuk desain macam mana kat dalam kitab ataupun kat dalam karya itu macam mana nak disusun. Okey, dia kata ini termasuk pemilihan kaedah kajian seperti kualitatif dan kuantitatif. Okey, ni tuan-tuan mungkin sebahagian mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Mungkin saya tak perlu hurai lebih panjang. Ni kalau orang yang biasa belajar master dan PhD mungkin biasa tahulah istilah kualitatif, kuantitatif ni.
dia lebih kepada cara kita nak dapatkan data dan cara kita nak analisis data. Kalau mudah-mudahnya kuantitatif ni melibatkan angka, melibatkan statistik dan sebagainya. Kalau kualitatif ni lebih bersifat kita goreng. Kualian kita goreng. Kita dapatkan maklumat, kita berbual dengan seorang-seorang tu, kita ulas dan dia cakap. Okey. Kemudian gabungan keduanya ni kadang-kadang ada setengah-setengah kajian dia melibatkan gabungan kualitatif dan kuantitatif dan ia bergantung kepada tajuk sebenarnya. Bagi sesiapa yang sambung belajar, mungkin ada peserta yang sambung belajar, inilah kaedah ataupun bahagian yang penting. Kadang-kadang kalau kita buat kesilapan kat sini, kesilapan pada metodologi kajian menyebabkan kajian kita akan di-reject ataupun data yang kita kumpul itu diragui. Kadang-kadang kalau Viva dan sebagainya, bila salah metod mungkin perlu kepada resubmit, kena hantar balik, kena reviva balik. Kemudian pembetulan setahun, puncanya kerana salah metod. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jadi ulama hadis pun sama, mereka dah decide siap-siap apa reka bentuk dalam kitab mereka. Jadi kat sini saya buat colourful lah supaya menarik tuan-tuan bila baca benda ni. Tengok nota kita ni, okey, kat sini ada cara yang mudah untuk difahami insya-Allah, iaitu Al-Jami'. Okey, Al-Jami' ni tuan-tuan, puan-puan merujuk kepada himpunan kitab ataupun kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang bersifat umum. Tadi saya dah sebut dah. Semua bidang. Dan ada bersifat Al-Jami'. Dia lebih kepada meletakkan tajuk-tajuk kepada setiap hadis yang dinyatakan. Walaupun Musnad Imam Ahmad menghimpunkan semua bidang dalam kajian dia, dalam penulisan Musnad, tetapi cara susunan dia bukanlah meletak tajuk. Dia menggunakan kaedah Musnad yang color biru ni tuan-tuan puan, iaitu istilah Musnad merujuk kepada kitab hadis yang menyenaraikan hadis berdasarkan nama sahabat saja. Nanti kita akan lalu jumpa lagi istilah ni berulang-ulang kali saya sebut. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak berapa nak tangkap malam ni, tak apa. Saya akan repeat banyak kali supaya istilah ni familiar. Jadi walaupun Imam Ahmad dia nak cover semua bidang, tapi dia susun kaedah Musnad. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi menggunakan kaedah Al-Jami'. Dia letakkan judul, kitab sekian-sekian, kemudian dalam tu ada perincian dia bab banyak. Kan? Okay, kemudian yang menggunakan hadis hukum tadi, kan menggunakan hadis hukum yang ni, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi menggunakan kaedah sunan. Sunan ini maksudnya dia mendahulukan hadis-hadis yang marfu' daripada Nabi SAW dan itulah fokus mereka. Saya difahamkan tuan-tuan puan dah belajar dengan Ustaz Ustaz Ihsan, saya tak silap saya. Tuan-tuan dah belajar tentang mustalah hadis, dah khatam dah. Kan? Jadi bila dah khatam, kalau saya sebut hadis marfu', ya tuan-tuan, puan-puan faham. Ia hadis yang merujuk kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi. Maksudnya direct kepada Nabi SAW. Bukan kata-kata sahabat, perbuatan sahabat dan sebagainya. Jadi di sini pendekatan as-sunan digunakan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Yang membezakan walaupun Imam Malik juga memang dalam tujuan kitabnya mengumpulkan hadis-hadis hukum, tapi beliau menggunakan kaedah Al-Muwatta'. Al-Muwatta' ni maksudnya dikemukakan hadis daripada Nabi, pada masa yang sama dikemukakan juga hadis ataupun kita panggil perbuatan, kata-kata sahabat Nabi, aqwal at-tabi'in, fatwa-fatwa ulama Madinah, kemudian amal ahli Madinah, bahkan kadang-kadang pandangan beliau sendiri.
Maksudnya bukan hadis solid dalam Muwatta Imam Malik. Kat situ ada fatwa, kat situ ada pandangan para sahabat, dan hadis tu adalah sekitar 1000 lebih, tapi bercampur-campur. Sebab Imam Malik memang nak sampaikan pandangan mazhab beliau memang dalam kitab Muwatta. Jadi seolah-olah kat situ dia bercampur dengan hadis yang marfu'. Jadi saya asingkan siap supaya tuan-tuan, puan-puan boleh faham. Yang hampir sama dengan istilah Muwatta ni, tuan-tuan, puan-puan, ialah Al-Musannaf. Al-Musannaf. Nanti kita akan berkenalan dengan istilah Musannaf. Apa beza Muwatta, apa beza Musannaf, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Shaybah dan sebagainya. Jadi banyaklah kitab-kitab itu. Okey, kemudian yang ketiga, jadi para imam ini bila nak himpunkan hadis, mereka akan memilih sampel-sampel. Maksudnya hadis-hadis yang jumlah sangat banyak itu akan dipilih oleh imam-imam ini. Dan disebut kat sini manhaj ataupun metod itu merangkumi langkah-langkah untuk memilih sampel yang sesuai. Sampel apa yang dia nak letak dalam kajian dia. Nak cari data yang macam mana. Termasuk proses pemilihan peserta atau entry yang akan dikaji. Maksudnya kalau kajian yang biasa, kita akan pilih responden. Kan, siapa yang kita nak minta pandangan. Kita buat soal selidik. Nak minta pandangan masyarakat tentang sesuatu isu. Kita akan pilih pelajar ke, cikgu ke, imam-imam masjid ke, remaja ke, itu sampel. Itu sampel. Kemudian kalau melibatkan temu bual, kita akan pilih pakar bidang. Okey, pakar bidang psikologi, pakar bidang perubatan. Maksudnya cara kita pilih orang tu, kita bukan cari orang yang bawa pokok lah tepi-tepi jalan. Tak, kita memang sengaja kita fokus, kita cari orang-orang tertentu yang mampu menyumbangkan data kepada kajian kita. Jadi di sini saya nak sorot, nak tonjolkan kepada tuan-tuan, puan-puan, inilah ulama-ulama kita, imam ahlul hadis, imam-imam ahli hadis yang mana mereka telah menghimpunkan hadis-hadis dan kita dapati mereka telah gunakan umur mereka yang lama itu memberikan sumbangan yang besar dalam bidang hadis. Maksudnya dalam tempoh saya buat kala-kala ni tuan-tuan supaya mudah faham lah. Ada yang paling muda batch 50-an kan, Imam Muslim. Maksudnya riwayat hidup beliau tak lama. Ada yang 60-an seperti Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Ada yang 70-an seperti Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam Ahmad, Ad-Darimi. Walaupun mereka zaman berbeza-beza, okey, tapi tempoh hayat hidup mereka lama, agak lama. Kemudian An-Nasai 80-an, sama juga dengan Imam Malik 80 lebih lah, 80 lebih umur mereka. Jadi proses untuk menghasilkan satu-satu kitab itu mengambil masa yang sangat lama, tuan-tuan puan-puan. Maksudnya umur mereka telah digunakan sebaik mungkin lah. Sebab hadis ni terlalu banyak. Terlalu banyak jalur-jalur ataupun riwayat-riwayatnya menyebabkan mereka terpaksa selektif memilih sampel yang banyak daripada jumlah hadis daripada Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita perhatikan kadang-kadang ada jumlah ratusan ribu hadis ataupun disebut daripada Imam Ahmad misalnya, beliau menghafal 1,000,000 hadis, alf hadis. Itu merujuk tuan-tuan bukan jumlah teks hadis tetapi merujuk kepada jalur riwayat itu sendiri. Maksudnya kalau satu hadis riwayat daripada 20 jalur, maka dianggap sebagai 20 hadis. Maka betul lah akan jumpalah angka-angka yang besar tadi, ratusan ribu. Imam Bukhari hafal 600,000 misalnya hadis, sekian-sekian sahih, sekian-sekian dhaif dan sebagainya. Jadi melibatkan jalur-jalur. Maka kita dapat satu pengajaran di sini tuan-tuan puan-puan, betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah kita kata menunjukkan tanda-tanda kebesaran dia, menciptakan manusia-manusia yang
menghabiskan masa dan umur mereka untuk mempertahankan, merekodkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Sebab tugas ini terlalu sukar, maka imam-imam yang hebat inilah yang mampu buat kerja-kerja yang hebat ni. Sampel banyak, nak kena tapis lagi, banyak kerja nak buat. Jadi Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dan kita sendiri dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang mereka tinggalkan. Dan dalam pemilih sampel, maka mereka juga melalui proses pengumpulan data, pengumpulan hadis. Dalam proses mencari itu, tuan-tuan, puan-puan, dia kena ada teknik-teknik juga. Dan sepanjang proses teknik itu, dia kenalah dijaga dengan baik. Data-data itu mestilah terpercaya dan sebagainya. Maka kalau dalam proses kajian biasa, dia sebut kat sini, dia kata mengumpul maklumat yang diperlukan seperti temu bual. Ini proses kita nak tanya orang lah. Soal selidik dan sebagainya. Kita dapatkan maklumat secara ramai-ramai kan. Kita hantar, kalau sekarang ada Google Form dan sebagainya. Ada pemerhatian. Kita duduk satu tempat, kita perhatikan apa yang berlaku. Yang disebut sebagai observasi. Jadi ada pemerhatian. Kita perhatikan macam masyarakat kita makin jauh dengan Islam dan sebagainya. Maksudnya kita dapatkan satu persepsi tadi ada berdasarkan pemerhatian. Cuma adakah pemerhatian saja tu cukup? Apa yang kita perhati, orang lain perhati lain, kita perhati lain, orang yang ketiga perhati lain. Maka diperlukan dengan kajian ataupun proses-proses yang lain. Okey, analisis dokumen ni lebih kepada bacaan kepada hasil-hasil tulisan yang sebelum ini. Kalau temu bual, kita dapatkan maklumat tu secara primer daripada sumber yang direct. Ada juga yang kita baca dan kita tulis berdasarkan apa yang dah diputuskan oleh kajian-kajian sebelum ini. Jadi untuk saya kaitkan dengan apa yang berlaku dalam penulisan kitab-kitab hadis, tuan-tuan puan-puan, ialah para imam ini, mereka daripada kecil lagi telah mendengar. Mereka daripada kecil setelah menghafal Al-Quran, kebiasaannya imam-imam ini akan menghatamkan Al-Quran sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun, maka lepas tu barulah mereka akan start untuk belajar hadis. Dan proses belajar ni, dia kena dengar lah. Dia kena dengar daripada riwayat guru dia dan proses itu melalui kita kata yang kedua menulis. Kena tulis. Jadi imam-imam ini mereka menulis hadis dan pada masa yang sama mereka mengembara. Selesai mereka menuntut ilmu, menghimpunkan riwayat-riwayat yang ada di negeri mereka. Kebiasaannya imam-imam ini akan keluar dari negeri dan bergeraklah sampai beribu-ribu batu. Kita pun kagumlah macam mana Allah Ta'ala berikan kekuatan fizikal, kekuatan mental kepada mereka sehingga mereka berjaya buat perkara yang sukar ini. Dahlah kita tahu keadaan kemudahan pada masa tu, kadang-kadang terpaksa berjalan kaki, terpaksa makanan terhad, kadang-kadang bekalan habis dan banyaklah kisah-kisah yang kita kata sayulah kalau kita baca. Kadang-kadang makan ikan yang basi, ikan yang rosak, mereka miskin, mereka muflis. Sepanjang nak tulis hadis, sepanjang proses, maksudnya sebelum jadi pakar, jadi ulama, mereka melalui proses yang sukar. Maka tuan-tuan, puan-puan, kita di sini dapat satu mesej bahawa nak dapat kemahiran, nak pakar dalam satu bidang itu bukannya senang. Memerlukan proses yang lama. Baik tuan-tuan, puan-puan, di sini saya datangkan sajalah nak tunjukkan tempat di mana imam-imam itu lahir ataupun negeri asal mereka. Jadi kebanyakannya kita lihat jauh daripada Hijaz, melainkan Imam Malik sajalah di kota Madinah. Tetapi kebanyakan imam-imam yang lain mereka berada di negara-negara yang kita kata bukan negara Arab. Bukan negara Arab, walaupun ulama bincang adakah asal mereka, salah silah keturunan mereka Arab ataupun tidak.
tetapi kita lihat tempat lahir mereka jauh daripada negara Arab seperti Uzbekistan, Iran dan sebagainya. Jadi Islam ni mengangkat manusia dengan sumbangan dan jasa mereka, tak kira bangsa apa. Maksudnya kita sebagai orang Melayu sekalipun, kalau kita ada bagi sumbangan besar kepada Islam, maka kita juga boleh memberi saham kepada Islam. Tidak ada istilah kebangsaan dalam hal ini. Maksudnya bukan orang Arab saja, bukan Arab saja yang apa kita kata yang hanya layak untuk bagi sumbangan. Kita pun sama. Okey, kemudian mereka bila mencari hadis, tuan-tuan puan-puan, terus kepada proses analisis data. Data-data yang terkumpul, maklumat-maklumat yang mereka terima akan melalui proses saringan. Akan disaring, bukan semua, sebab kalau nak bubuh semua dalam kitab, nak letak tu satu persatu yang mereka tahu, mereka akan tulis kitab yang sangat besar. Jadi terpaksa buat proses pemilihan. Maka di sini saya sebutkan bahawa ada imam yang hanya memilih hadis sahih saja untuk dimasukkan dalam kitab mereka. Contohnya yang saya sebutkan ini, yang ada orang ialah Al-Bukhari dan Muslim. Jadi memang awal-awal lagi Al-Bukhari dan Muslim memang hasrat mereka, tujuan mereka tak akan masukkan hadis yang tidak sahih. Semuanya bagi mereka kedua-dua imam ini adalah sahih. Walaupun dikritik oleh imam-imam yang lain, tapi tak apalah, tu teknikal saja. Kadang-kadang ada Raqutni kritik sebilangan hadis dalam Bukhari, sebilangan hadis dalam Muslim. Tapi kita kata secara umumnya apa yang tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah sahih. Dan tuan-tuan puan-puan juga kena tahu, selain daripada Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya yang colour, yang kuning ini, imam itu sendiri memang sengaja tidak hadkan kepada hadis sahih semata-mata. Mereka letakkan hadis hasan, hadis daif, bahkan kadang-kadang hadis maudhu' pun termasuk juga dalam kitab mereka. Seperti kitab Ibnu Majah, kan ada sebilangan hadis yang bertaraf maudhu'. Demikian juga kitab seperti Musnad Imam Ahmad diperdebatkan adakah dalam Musnad Ahmad ni ada hadis maudhu' ataupun tidak. Jadi maksudnya bagi imam itu sendiri dia dah select, dia buat tapisan awal-awal, dah letakkan filter. Aku nak letak hadis sahih saja. Ada yang lain nak letak campur-campur. Maksudnya tujuan mereka berbeza-beza. Kemudian penyusunan hasil. Apa yang dikemukakan dalam kitab perlulah tersusun, perlu ada sistematik supaya orang mudah nak rujuk. Jadi diletakkan klasifikasi. Maksudnya dikategorikan hadis berdasarkan kandungan ataupun diletakkan di bawah nama sahabat dan sebagainya. Okey, contohnya di sini Imam Muslim yang colour kuning ni, Imam Muslim meletakkan judul sahaja. Maksudnya kalau tuan-tuan puan-puan buka dalam Sahih Muslim, kita akan jumpa Kitabul Iman. Depan-depan tu Kitabul Iman. Imam Muslim datangkan hadis tentang iman saja. Dia letakkan kemudian Kitabu At-Taharah, misalnya lah, saya tak ingat turutannya. Kitabu Al-Iman mula-mula, lepas tu kitab yang lain. Maksudnya judul besar. Kemudian datang Imam Qadhi Iyad ataupun imam-imam yang kemudian, Imam An-Nawawi dan sebagainya, meletakkan tajuk-tajuk kecil kat bawah tu. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan baca Sahih Muslim, kalau ada sub-tajuk, dia adalah hasil sumbangan imam-imam kemudian. Kalau Imam Muslim, dia letakkan tajuk besar saja. Hadis berkenaan iman, hadis berkenaan taharah, hadis berkenaan solat. Dalam tu tak perinci pun. Yang perinci-perinci tu orang kemudian yang buat. Okey, masa dah tak banyak, saya cuba ringkaskan. Okey, judul dan bab. Okey, tadi saya sebut tentang judul. Contohnya Imam Al-Bukhari, dia mulakan dengan kitab Bad'i Al-Wahyi. Kitab yang menjelaskan tentang permulaan wahyu. Okey, kemudian Imam Bukhari dia letakkan bab apa-apa. Bab yang menjelaskan bagaimana awal wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datangkan beberapa hadis, kemudian bab sekian-sekian, kemudian beberapa hadis, kemudian bab yang baru. Jadi begitulah silsilah dia sampai akhir kitab.
Okey, jadi dia ada judul dan bab. Jadi bab inilah ataupun subtajuk inilah yang menjadi perhatian para ulama kerana ia menggambarkan perspektif imam itu sendiri, kefahaman mereka terhadap hadis yang dicatatkan dalam kitab mereka. Sebab itulah orang kata fiqhul Bukhari fi tarajumihi, kefaqihan ataupun kefahaman Imam Bukhari kepada sesuatu hadis boleh dikenal pasti melalui perletakan bab, sub-sub tajuk yang ada kecil-kecil kat bawah tu, tuan-tuan puan-puan. Kemudian tiada judul dan bab. Okey, ni berlaku hanya pada Musnad Imam Ahmad saja. Misalnya Imam Ahmad, kita dapati beliau menyusun Musnad Imam Ahmad dan dimulakan dengan 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Contohnya, dia mulakan dengan nama Musnad Abi Bakar As-Siddiq. Okey, dia datangkan semua hadis riwayat Abu Bakar, sekitar ada 81 hadis. Tanpa mengira tajuk, tak kira tajuk apa-apa. Tak, senaraikan je. Kemudian selesai Abu Bakar, kemudian pergi kepada Musnad Umar ibn Khattab. Jadi dia riwayatkan 300 lebih hadis Umar bin Al-Khattab. Selesai Umar, kemudian Uthman pula. Dia tak kira tajuk dah kat dalam. Jadi dia hanya sekadar senarai saja. Jadi ini adalah pendekatan Imam Ahmad. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pengesanan kualiti. Jadi setiap imam ni dia ada kaedah masing-masing. Kadang-kadang sesuatu hadis yang diletakkan dalam kitab mereka, tiada komentar, maksudnya tiada komen selepas hadis itu. Okey, itu pendekatan Imam Bukhari, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad dan Ad-Darimi. Kadang-kadang mereka ada teknik khas. Teknik khas ni nak kata hadis ni sahih, kemudian yang kemudian dia tu taif ataupun bukan taif, dia ada masalah sikit. Berlaku pada Imam Muslim misalnya, dia menyokong antara hadis dengan hadis yang lain. Demikian juga An-Nasai. An-Nasai, tuan-tuan puan-puan akan dapati kajian tentang Sunan An-Nasai paling susah. Sunan An-Nasai kitab yang paling susah nak faham, mungkin hanya pelajar-pelajar hadis saja boleh faham, sebab dia nak kritik hadis, dia akan datangkan hadis yang bercanggah pada sanad dia. Hadis pertama sekian bentuk, hadis yang kedua sekian bentuk. Tapi Imam Nasai nak sebutkan bahawa hadis sekian-sekian ni bermasalah. Okey, itu teknik dia lah. Kemudian yang terakhir, komentar setiap hadis dilakukan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan insya-Allah nanti kita akan datangkan contoh-contoh. Dan paling ketara sekali At-Tirmidzi lah. At-Tirmidzi tuan-tuan belajar dengan Maulana kan. Pada setiap hujung hadis tu dia kata hadis ni hasan sahih. Hadis ini gharib, hadis ini telah hanya diriwayatkan oleh fulan bin fulan saja. Dan dalam hadis ini, dalam topik ini terdapat riwayat lain daripada Abu Hurairah dan sebagainya, lain-lain lah. Okey, kemudian proses yang terakhir ialah pelaporan dan penyebaran. Setelah selesai proses-proses tadi, dia susun kitab, maka imam-imam ini kalau kajian master PhD, dia ada tesis lah, dipanggil tesis, dibentangkan, kemudian dikomen, dibuat kemas kini dan sebagainya. Maka untuk konteks imam-imam hadis, mereka telah kemukakan kitab yang ada dengan kita pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kitab-kitab itu kekal sehingga hari ini. Dan jumlah-jumlah hadis itu berbeza-beza lah. Berbeza-beza. Maksudnya kebanyakan adalah kurang daripada 10,000, melainkan Ustaz Imam Ahmad, kita kata koleksi kitab hadis yang terbesar yang ada pada umat Islam sekarang ialah Ustaz Imam Ahmad. Kita dapati Musnad Baqi bin Makhlad itu lebih besar dari segi saiznya berbanding Musnad Imam Ahmad. Jadi ada sekitar hampir 30,000 hadis. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan, secara ringkas apa yang kita boleh sebut pada malam ni. Dan tepat 10 suku. Okay. Saya serah kepada puan-puan, tuan-tuan, puan-puan kalau ada soalan. Okey, ada soalan ke?
ataupun semua dipahami? Alhamdulillah. Okey, tak ada. Cik Zain, macam mana? Okey. Tamat kelas. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan kelas. InsyaAllah, terima kasih semua. Kalau tak ada halangan, insyaAllah pada minggu keempat pula kita akan bersama. Okey, kalau tak ada soalan, setakat itu dulu pada malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.